Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat dan siapa sahaja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maksudnya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alhamdulillah, kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran yang tidak terhingganya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi kepada kita hidayah dan taufik dapat bertemu di alam maya, dan Ustaz pada pagi ini bersiaran dari studio Kias dalam program Tazkirah Mingguan Kias. Muslimin muslimat, para penonton sekalian, topik pada pagi ini yang ingin dikongsikan untuk sama-sama kita bincang dan fikir bersama adalah berkenaan dengan suatu harapan yang ada dalam diri seseorang, baik dia seorang pelajar ataupun pekerja atau ketua atau pemimpin atau apa jua status dia. Saya yakin semua orang akan ingin menjadi yang terbaik. Seorang pelajar misalnya, secara umum kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian ingin menjadi pelajar yang terbaik? Apakah ingin kalian menjadi pelajar yang berjaya? Misalnya pelajar yang sedang mengambil peperiksaan SPM sekarang ini, sejauh mana kesungguhan mereka membaca, mengulang kaji, mereka belajar sebelum daripada ini. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah kalian mahu menjadi pelajar yang terbaik? Pastinya akan menjawab, ya, sudah tentu. Seorang pekerja yang bercita-cita tinggi juga inginkan menjadi pekerja yang terbaik. Terbaik bagi majikannya. Begitu juga seorang ketua berharap dapat menjadi sebaik-baik ketua untuk memajukan sesebuah organisasinya menjadi terbaik bagi pekerjanya. Dan begitulah kita semua. Saya percaya kita semua nak menjadi yang terbaik.
Ada yang mengatakan penentu kepada seseorang itu dianggap terbaik merujuk kepada pencapaiannya, merujuk kepada kecemerlangannya. Sebagai contoh, pelajar, dia akan dikatakan terbaik apabila mendapat keputusan yang cemerlang. Sebagai contoh, pekerja, dikatakan pekerja itu terbaik apabila dia dapat memberi keuntungan kepada majikannya. Namun, apakah itu sebenarnya yang menjadi kayu ukur atau menjadi neraca dalam konteks kita sebagai seorang Muslim? Muslimat, sidang penonton yang setia Tazkirah Mingguan Kias sekalian. Sebagai seorang Muslim, orientasi hidup kita untuk menjadi yang terbaik sebenarnya bukanlah dinilai daripada ukuran manusia semata-mata, tetapi merujuk kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara yang mudah, cara yang senang untuk menjadi orang yang terbaik dalam konsep Islam. Tanpa kita nafikan seperti yang telah kita sebutkan tadi, seorang pekerja misalnya dianggap terbaik apabila dia dapat membawa keuntungan yang besar kepada majikannya. Ya, itu kita tak nafikan. Dan itu adalah penilaian manusia. Sebenarnya penilaian manusia begitu. Dapat bawa keuntungan kepada majikan, pekerja itu pekerja terbaik. Pekerja itu pekerja cemerlang. Namun, apakah dia benar-benar terbaik? Sekiranya keuntungan yang diperolehi itu adalah hasil daripada penipuan. Mengamalkan rasuah misalnya. Melakukan pengkhianatan kepada rakan sekerjanya. Terkenal dengan seorang yang suka mengumpat. Mengfitnah rakan sekerja. Sudah pastinya tidak, tuan-tuan. Kerana perbuatan-perbuatan buruk itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti tidak mendapat keredaan Allah. Ya, seseorang itu mungkin dinilai pada kacamata manusia sebagai orang yang terbaik, tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana adanya perbuatan seseorang itu bercanggah dengan redha Allah. Maka ini amat merugikannya. Amat rugi. Kerana pengiktirafan itu hanya di dunia dan bersifat sementara, bukan kekal abadi. Sampai masa semua anugerah-anugerah dapat cemerlang itu dan ini, dapat pangkat ataupun dapat pingat yang diperolehinya akan ditinggalkan. Dan akhirnya dia berpindah ke alam akhirat, alam yang kekal abadi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seorang itu telah berada di alam akhirat ketika itu, dia tidak ada lagi peluang untuk melakukan sesuatu yang meletakkan dirinya menjadi hamba yang sebaik-baik hamba atau menjadi hamba yang terbaik sebagaimana semasa di dunia dahulu. Di dunia dahulu, dia adalah orang yang terbaik pada kacamata manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, rakan sekerja dan sidang penonton sekalian. Maukah kita menjadi sebaik-baik manusia yang dinilai sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat yang Ustaz bacakan di awal tadi jelas menyebut hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita ini hidup di dunia ini adalah satu ujian untuk mengujikan kita. Allah Ta'ala nak menguji kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menjadikan mati, menjadikan hidup, supaya dia menguji kamu, dia mengujikan kita, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Apakah di sana tidak ada petunjuk?
apakah di sana ada petunjuk? Ya. Yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahawa kita ini akan dipandang mulia di sisi Allah, diberi pengiktirafan bahawa kita ini sebaik-baik manusia pada penilaian Allah. Ada tak petunjuknya? Untuk mengetahui jawapannya, kita kembali selepas daripada ini dan jangan ke mana-mana. Assalamualaikum, khas untuk pelajar diploma dan pra-universiti yang kami sanjungi. Satu ingatan mesra daripada kami. Ada segelintir pelajar yang kurang serius mengenai kepentingan muid. Sesungguhnya sangat rugi dan pasti akan rugi tidak mengambil muid atau gagal mencapai bantry muid. Rugi kerana dia pasti tewas dalam persaingan merebut tempat kemasukan ijazah sarjana muda ke universiti hebat di Malaysia. Apatah lagi di luar negara. Malah mungkin akan bermasalah untuk bergraduat atau layak menyambung pengajian di peringkat sarjana atau PhD di universiti-universiti bertaraf antarabangsa yang hebat. Rugi dan rugi tiada muid kerana akan tertinggal ke belakang dalam perebutan peluang pekerjaan berprestij. Kerana jawatan ini pasti menjadi rebutan dan calon-calon lain pasti lebih hebat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Rugi lagi kerana dia mempersia-siakan peluang terbaik untuk membuktikan penguasaannya dalam bahasa Inggeris secara profesional. Rugi lagi kerana melepaskan peluang untuk meningkatkan keyakinan dirinya. Muid sangat penting. Muid bukan menyusahkan pelajar tetapi membantu masa depan anda yang lebih hebat. Jom daftar muid sekarang. We are your language companion. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rakan sekerja dan sidang penonton sekalian. Bertemu kembali dalam siaran Tazkirah Mingguan Kias yang Ustaz bersiaran secara langsung daripada studio Kias, Nilam Puri. Berkenaan dengan persoalan apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menjadi orang yang terbaik dan diberi pengiktirafan bahawa kita sebaik-baik manusia pada penilaian Allah? Jawapannya ada. Banyak hadis-hadis yang memberi panduan kepada kita. Banyak hadis-hadis yang diterangkan, yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai panduan berkenaan dengan apa yang dibincangkan pada pagi ini. Seperti beberapa hadis untuk dikongsikan pada kita semua dan semoga kita dapat amalkan, insya-Allah. Banyak tapi kita kongsikan beberapa hadis saja dalam masa yang singkat ini, insya-Allah. Pertama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksudnya?
Maksudnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita dah biasa rasanya mendengar hadis ini di tempat-tempat kuliah. Ya. Guru-guru Al-Quran selalu menyebut hadis ini. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran itu tuan-tuan dan puan-puan, kalamullah. Kalamullah yang termulia. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang termulia yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang termulia, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang teragung dan termulia. Ketika baginda berada di Mekah dan di Madinah, tempat yang paling mulia, maka benarlah mereka yang mempelajari Al-Quran, mereka yang belajar, mereka yang mengajar Al-Quran mendapat pengiktirafan sebagai sebaik-baik manusia. Justru tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan semua, rugi dan amat rugi andai peluang ini kita persiakan. Nabi dah sebut nak jadi orang terbaik, belajar dan mengajar Al-Quran. Tapi amat rugi kalau kita persiakan. Tidak cuba berusaha untuk bergelar sebagai seorang yang belajar Al-Quran. Nak dapat title bergelar, title sebagai seorang pelajar Al-Quran, tak berusaha ke arah itu. Apatah lagi sebagai guru yang mengajar Al-Quran untuk orang ramai. Bahkan untuk keluarga sendiri. Keluarga sendiri, kita tak mampu untuk mengajar Al-Quran. Kita tak berusaha ke arah itu. Rugi tuan-tuan dan puan semua. Dan amat rugi sekali jika kita telah pun berada di lubuk ataupun berdekatan dengan institusi pengajian yang menjalankan kelas Al-Quran. Seperti Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, tuan-tuan dan puan, yang menjalankan kelas-kelas pengajian Al-Quran setiap pagi Jumaat, petang Jumaat, pagi Sabtu, petang Sabtu. Kita dah ada institusi seperti KIAS ini misalnya yang dah jalankan program-program Al-Quran. Secara bersemuka ada, secara talian pun ada. Jadi kalau kita dah berada berdekatan dengan ini, kita dah berada di lubuk ini, tidak mengambil kesempatan untuk belajar Al-Quran, kita rugi. Kita tak memperuntukkan sedikit pun masa untuk Al-Quran. Ya. Dan hari berlalu dengan urusan kita, urusan dunia yang tak kesudahan. Tak kesudahan. Habis-habis selesai satu hari, kemudian habis minggu, kemudian habis bulan. Sibuk dengan urusan dunia kita yang tak berkesudahan. Sedangkan kita dengan Al-Quran, tuan-tuan, terlalu banyak lagi kekurangan dari sudut bacaan. Dari sudut bacaan, kita tak dapat menguasai dengan baik. Lemah dalam tajwid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Seperti yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa maksud tartil? Pernah sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Maka jawab Sayyidina Ali, tartil ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperelokkan sebutan huruf dan mengetahui tempat-tempat waqaf. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memperelokkan sebutan huruf? Bagaimana nak tahu huruf-huruf itu cara nak sebut dengan betul tanpa belajar? Tak mungkin kita dapat. Bagaimana kita nak tahu tempat yang sesuai kita waqaf, nak ibtidaknya macam mana tanpa kita belajar? Tak dapat. Jadi apabila kita baca Al-Quran, dapatkah kita pastikan hukum-hukum tajwid itu terjaga? Hukum nun mati misalnya, nun sakinah dan tanwin. Basic punya tajwid, ya, asas punya tajwid. Nun mati, tanwin, hukum mim mati.
Sebab banyak bila kita baca Al-Quran sedikit dah jumpa hukum nun mati, jumpa pula hukum tanwin, jumpa hukum mim mati, mat dan qas, mat munfasilnya, mat muttasilnya, mat lazimnya, mat arid li sukun, mat lin, mat badal, mat iwad, mat silah qasirah, mat silah tawilah. Apa lagi? Bermacam-macam mat lagi. Mungkin nama-nama ini taklah perlu kita hafal kalau kita sekadar untuk diri kita saja. Yang penting kita tahu panjang pendeknya. Sini nak panjang ke, sini nak pendek ke, nak panjangkan berapa harakat, itu penting kita tahu. Ya, bukan mengikut baca je tanpa kita tahu panjang pendeknya. Kalau tak sekadar tak tahu nama, okey lagi. Bolehlah untuk diri kita, tapi untuk mengajar, sekurang-kurangnya kita tahulah namanya apa. Nanti biar anak murid tanya ni mat apa, jawabnya mat Ali, tu teruklah. Mat Ali tak ada, mat asli ada. Ya. Okey. Tentang makhraj huruf, tentang sifat huruf. Macam mana nak sebut huruf ba, huruf mim, huruf waw, ta, ta, dad misalnya. Ada bahagian pangkal halkum, ada bahagian lidah, ada bahagian khayshum, ada bahagian bibir, ada rongga mulut. Itu bahagian-bahagian makhraj. Sifat huruf pula macam-macam sifat. Ada qalqalahnya, ada istifal, ada isti'la, ada tebal nipis dan sebagainya. Kemudian bab waqaf ibtida. Nak berhentinya di mana? Sesuai tak berhenti di sini? Nak mulanya macam mana? Nanti orang tanya ni waqaf apa ni? Tak tahu waqaf apa. Yang kita tahu waqaf Cik Ye, waqaf siku, waqaf stan. Apa lagi? Itu tahulah. Tapi waqaf dalam pembacaan Al-Quran, macam-macam waqaf kan. Ada ikhtiari, ada ittirari, ada harus berhenti, ada mesti berhenti. Tak boleh kita waqaf di sini dan sebagainya. Itu perlu kepada pengajian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang tersebut. Kita yang berada berdekatan dengan tempat pusat-pusat pengajian, rebutlah peluang, rebut peluang untuk kita menjadi orang yang terbaik. Amat sedih sekali jika kita belum lagi dapat mengenal huruf-huruf. Tak kenal huruf-huruf Al-Quran. Tak mengenal alif, ba, ta, sa. Mungkin kenal yang tu bermasalah pula. Barisnya baris atas bunyinya macam mana, baris bawah bunyinya macam mana, baris depan bunyinya macam mana, bertanwin pula macam mana, matinya macam mana, bila bertasdidnya macam mana. Jadi amat sedih sekali kalau keadaannya sebegitu dan tak pula cuba untuk mempelajarinya. Ini kita belum lagi sentuh berkenaan maksud ayat-ayat yang kita baca. Sejauh mana dapat kita menghayati, sejauh mana kita boleh faham apa yang kita baca. Maka sama-samalah kita tingkatkan pengetahuan kita berkaitan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah sumber pertama dan juga acuan utama dalam ajaran Islam. Dan kelebihan membaca Al-Quran begitu banyak. Boleh kita tengok dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang banyak memotivasikan diri kita supaya kita baca Quran. Jadi kalau nak baca Quran, mesti cara bertajwid. Nak tahu tajwid, mesti kita belajar. Begitu juga tuan-tuan, menjadi Al-Quran, hadis ini cukup menjadi motivasi kepada kita. Betul kalau kita dipilih sebagai guru Al-Quran. Allah Ta'ala sibukkan kita mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Betul kita. Guru kepada pelajar di kelas-kelas pengajian, di sekolah, di institusi pengajian tinggi, termasuk juga guru Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita yang mengajar anak-anak kita di rumah, kita juga adalah sebagai guru Al-Quran, dan kita mengajar mengikut kemampuan kita. Dalam masa yang sama, kita cuba pertingkatkan pengetahuan kita agar apa yang kita sampai kepada pelajar kita, kepada anak murid kita, baik anak-anak kita sendiri yang kita mengajar Quran, itu apa yang kita sampaikan itu adalah betul, bertepatan dengan ilmu tajwid yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, dia tetap mengajar Al-Quran selama 40 tahun di masjid, di Masjid Agung di Kufah.
Disebabkan kerana dia telah mendengar hadis ini. Setiap kali dia meriwayatkan hadis ini, selalu dia berkata, inilah yang mendudukkan aku di kerusi ini. Hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada hadis ini motivasikan diri dia 40 tahun dia duduk di kursi di Masjid Kufah tu mengajar Al-Quran. 40 tahun. Itu guru, dan kita sebagai pelajar pun tak memadai belajar Al-Quran sekadar 4 bulan. Apatah lagi 4 tahun, 14 tahun. Kalau boleh sampai ke akhir hayat kita belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran pun sama. Selagi mana Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita sihat, afiat, dapat mengajar Al-Quran, teruskan mengajar Al-Quran. Semoga kita menjadi sebaik-baik manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat rakan sekerja dan sidang penonton sekalian. Kedua pulanya ialah bagaimana ingin menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya berkaitan dengan tidak ingkar kepada untuk melunasi hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum ahsanukum qada'an. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Muttafaqun alaih. Bercakap tentang hutang ni, kita sedia maklum lah. Ada yang kurang kemampuan, ada yang berada dalam situasi kesepitan dengan masalah kewangan, bisnes merosok. Lebih-lebih lagi setahun dua ini dunia diserang dengan wabak COVID-19. Memang amat memberi kesan kepada kita semua. Lebih-lebih lagi memberi kesan kepada peniaga-peniaga. Menjejaskan ekonomi. Ada yang sampai jadi muflis, gulung tikar. Jadi untuk meneruskan kelangsungan hidup, ada yang terpaksa bergadai. Itu kalau ada harta bolehlah bergadai. Yang tak ada, maka nak tak nak terpaksa berhutang. Beratus ringgit, beribu ringgit, sampai berjuta ringgit. Apabila diberi hutang, maka kita kena ingat hadis ini. Kamu nak menjadi orang yang terbaik. Kamu nak menjadi orang yang terbaik, bukan? Sekiranya kita mahu menjadi yang terbaik, jangan ditangguhkan dalam membayar hutang. Apabila sampai masanya, kita dah berjanji dengan orang yang kita berhutang, bayar sekian tarikhnya, dan kita berusaha ke arah itu. Kita cuba untuk membayar dalam tempoh yang ditetapkan. Mengikut waktu yang telah ditetapkan, dan jumlah yang telah ditetapkan. Dan bukan maksud kita niat untuk lari daripada nak bayar hutang. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita berhutang dan kita memang berazam kita nak lunaskan semula, akan lansaikan semula hutang tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu dan mudahkan urusan kita, dapat kita bayar semula. Ya, insya-Allah. Dan kita cuba amalkan doa. Sebenarnya ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipermudahkan kepada kita melunaskan hutang. Satu kisah yang menimpa Abu Umamah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan Ansar. Satu hari dia duduk termenung di masjid di luar waktu salat. Duduk termenung, jauh pandang matanya. Kemudian tak berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dan hampiri Abu Umamah. Rasulullah pun tanya Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, aku lihatmu ni duduk di masjid di luar waktu solat ni. Apa yang terjadi denganmu ni? Merenung jauh je ni." Maka Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah,
saat ini aku dalam keadaan kesulitan untuk membayar hutang. Masalah aku ya Rasulullah, aku tengah fikir macam mana ni nak bayar hutang ni. Dalam keadaan kesulitan ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh maklum, boleh faham keadaan bagaimana kalau kita berhutang tak dapat bayar hutang tu, memang stres lah, ya. Rasulullah berkata, aku akan ajarkan kepada kamu beberapa perkataan baik. Jika kamu mengucapkannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan segala kesulitan kamu dan melunasi hutang-hutang kamu. Bacalah doa ini pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya. Buat catatannya, boleh salin. Apa doanya? Doa yang mungkin biasa dah kita dengar ni. Amalkan setiap pagi, amalkan setiap petang. Amal pagi, amal petang doa ini nak disebut ni. Tapi hutang pun kena bayar juga. Amalkan doa aja, tak ada usaha untuk bayar hutang, tak jadi juga, ya. Amalkan doa ini, insya-Allah dengan niat nak usaha, kita cari dapatan untuk akhirnya membayar hutang tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada kedukaan dan daripada kesedihan. Itu satu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah dan malas. Kita minta juga supaya tak jadi orang yang pemalas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat pengecut dan bakhil. Itu kita minta juga supaya Allah Ta'ala tak jadi kita ni orang yang pengecut, takut berdepan dengan musuh, dan minta jauh daripada menjadi orang yang bakhil, kedekut, apa lagi, tangkai jering, tak hidung masin dan sebagainya. Tak nak jadi orang yang bakhil dan kedekut. Duit ada, minta berhutang pun kita tak bagi, belanja orang apatah lagi belanja orang. Ya. Kedekut, bakhil, ya. Duit ada banyak tapi kedekut. Boleh fahamlah macam mana keadaan orang yang kedekut ni. Minta jauh daripada orang kedekut, daripada menjadi orang yang bakhil, haji bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Minta Allah lindungi kita daripada stres dengan hutang. Minta berlindung benda itu. Ya. Sekali lagi, ya. Buat catatan betul-betul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tak dapat sebut dengan bahasa Arab, ingat dalam bahasa Melayu. Sebut dengan bahasa Melayu pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya, yang paling baik, yang terbaiknya, cubalah hafal yang bahasa Arab ini. Ya, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi kita amalkan insya-Allah. Menurut pengakuan Abu Umamah radhiyallahu anhu, setelah dia amalkan dan dia baca doa yang diajarkan oleh Nabi ni, Allah hilangkan kesedihan dia, kelemahan dia, malasnya, takut, dan akhirnya hutang-hutangnya dapat dijelaskan, dilunasi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi hadis yang ingin kongsikan di sini. Aisyah radhiyallahu anha ada ceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam waktu dalam solat sebelum baginda bagi salam. Ya, sebelum bagi salam, sebelum kita sebut assalamualaikum, ada doa yang dibaca oleh Rasulullah, boleh kita amalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Boleh? Catat sekali lagi, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung dengan Engkau daripada azab kubur. Itu yang satu kita minta,
supaya kita ni selamat daripada azab kubur. Dan semua orang akan meninggal dunia. Bila berada di alam kubur, macam mana keadaannya, kita minta awal-awal lagi supaya kita tak diazabkan dalam kubur nanti. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, minta berlindung daripada fitnah dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, minta berlindung pada Allah daripada fitnah semasa kita hidup dan saat kematian. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram, dan kita minta berlindung pada Allah dari perbuatan dosa dan kesusahan hutang. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis Ali radhiyallahu an, daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa seorang hamba mengatakan telah datang bertemu Sayyidina Ali. Satu hari bertemu Sayyidina Ali, ya, hamba ini bertemu Sayyidina Ali dan mengadu kepada Sayyidina Ali, aku tak mampulah untuk melansaikan hutang perjanjian dia dengan tuan dia. Dia ada buat perjanjian dengan tuan dia. Kalau dia dapat bayar ni sekian-sekian, maka dia merdeka. Maka minta daripada Sayyidina Ali bantu dia, tolong dia. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu an, maukah kamu kalau aku ajarkan kepada kamu satu doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan? Ya. Jadi Sayyidina Ali tanya kepada hamba itu, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu doa? Satu doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jika kamu dibebani hutang yang setinggi bukit pun, Allah akan selesaikannya untuk kamu. Maka Sayyidina Ali berkata, katakanlah Allahumma kfini. Allahumma kfini. Ya, cuba ikut. Allahumma kfini bihalalik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhlah aku daripada yang haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku ya Allah dengan kurniaanmu daripada bergantung kepada selainmu. Kita ni lebih banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kena bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi cuba amalkan doa ini. Doa ini disebut oleh Sayyidina Ali yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi insya-Allah dengan kita amalkan doa ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rezeki kepada kita dapat melansaikan hutang. Bila dah kita dapat lansaikan hutang tepat pada waktunya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah menjadi orang yang terbaik. Yang ketiga, bagaimana nak menjadi sebaik-baik manusia? Dengan menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia. Disebutkan daripada Jabir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia. Tengok, sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Anfa'uhum linnas, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini hadis yang dihasankan oleh Albani. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita boleh menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di mata manusia sendiri pun, termasuk di mata manusia, dengan cara apa? Dengan cara kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Banyak memberi sumbangan. Sumbangan ni banyak.
Sumbangan ni banyak cara tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dengan harta saja. Boleh bagi tenaga, bagi sumbangan tenaga. Yang tak ada duit, bagi sumbangan dalam bentuk tenaga. Bantu, tolong, menolong. Ataupun kita duit dah tak ada, tenaga pun tak kuat. Idea. Apa-apa idea, apa-apa cadangan yang benar boleh dikongsikan. Ya. Itu pun boleh memberi manfaat kepada orang lain, kita dah menjadi orang yang terbaik. Mungkin kita bermasalah dari segi idea tak boleh. Tak sampai tahap itu kita tak mampu nak bagi apa-apa cadangan. Dari segi tenaga pun dah berumur, dah sakit pinggang dan sebagainya, tak mampu nak bagi manfaat dalam bentuk tenaga seperti itu. Tapi kita ada duit, ada duit. Kita gunakan duit tersebut manfaatkan kepada orang lain, bantu orang yang susah. Macam di kias ni tuan-tuan dan puan-puan, di tempat kias ini kita amat alu-alukan siapa yang ingin memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar yang ramai di luar sana, pelajar-pelajar yang nak belajar dan mereka bermasalah dari segi kewangan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu mereka, alhamdulillah dah menjadi orang yang terbaik insya-Allah. Selain dapat ganjaran pahala yang kita infakkan itu, sebenarnya kita telah memberi manfaatkan diri kita ni untuk orang lain. Orang yang dapat menumpang kita ini, insya-Allah kita dah jadi orang yang terbaik. Ya. Semakin banyak manfaat yang boleh kita berikan kepada mereka, bermakna semakin baik pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maupun di sisi manusia. Orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain akan menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Kerana dia ni menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis yang lain, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Riwayat At-Tabrani. Jadi Allah Ta'ala amat mencintai seseorang yang mana dia banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan dalam kaedah usul fiqh pun dah menetapkan bahawa kebaikan yang manfaatnya dapat memberi kesan kepada orang lain lebih utama daripada kebaikan yang manfaatnya hanya untuk dirasai oleh pelakunya saja. Jadi orang yang paling banyak dalam memberi manfaat kepada orang lain bermakna dia telah melakukan kebaikan yang paling utama sehingga wajarlah dia disebut sebagai orang yang terbaik. Justru tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bermasyarakat agar kita ni sentiasa dapat memberi manfaat kepada semua manusia. Okeylah katakan duit pun kita tak ada, tenaga pun kita tak mampu nak manfaatkan tenaga yang ada dalam diri kita ni. Kita pun lemah. Ataupun kita ini nak bagi idea pun tak boleh, bagi cadangan pun tak mampu. Tak dapat semua. Ya. Jika kita tak mampu untuk beri manfaat, maka janganlah pula kita timbulkan mudarat kepada manusia. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita kehidupan seharian kita misalnya, kita sedia maklum kebersihan separuh daripada iman. Budaya bersih ini adalah tuntutan agama. Misalnya jalan-jalan tiba-tiba terjumpa sampah, ya, maka nak kutip ke tak nak? Nak kutip ke tak nak? Kita pun kutip dan kita buang sampah tersebut. Ini memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kita jaga kebersihan, dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ada duri ke, kita alih pindahkan duri tersebut yang menghalang jalan seseorang itu, memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kalau kita malas nak kutip, nampak sampah tu, maknanya kalau ikutkan bolehlah kita kutip, tapi malas. Ada juga yang seperti itu, malas nak kutip. Dan dia pun nampak dekat sebelah tu, dekat je tu sampah, nampak je. Tapi malas nak kutip. Janganlah pula kita yang membuang sampah.
Sebab apa? Dah nampak sampah di situ, kebetulan kita tengah makan pun, kita juga yang turut sama buang sampah di situ, padahal tong sampah dekat je. Jadi, dah lah tak memberi manfaat kepada orang lain, kita pun turut sama membuang sampah di situ dan menjadi memberi mudarat kepada orang lain. Ikut sama membuang sampah di situ. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang kedua, kalau kita hidup dalam bermasyarakat, sebuah komuniti anjurkan contohnya program gotong royong. Jadi dalam program tersebut kita dijemput untuk bergotong royong. Kalau kita turut sama, alhamdulillah, kita tak dapat memberi manfaat kepada orang lain. Bantu bersama, bekerjasama. Tapi kalau kita pun malas nak turut serta, sekurang-kurangnya berilah kerjasama dengan apa? Dengan memudahkan urusan gotong royong tu. Yang ada berduit, bagi duit buat belanja makan, minum dan sebagainya. Dan bukanlah kita ini orang buat gotong royong, dah lah kita tak turun gotong royong. Bagi sumbangan pun tak ada. Yang pandainya ialah komplain. Merunguk saja atau buat alasan saja. Pandainya buat alasan, pandainya komplain saja. Hidupnya hanya hidup komplain je. Cuba cari kesalahan ataupun cuba cari kelemahan orang lain je. Hanya itu je yang pandai. Jadi tak boleh begitu. Dalam konteks kita bekerja pun di mana-mana tempat di organisasi pun perlu kepada kerjasama, beri manfaat kepada organisasi kita. Itulah menjadikan kita seorang yang terbaik. Jangan kita hanya menjalani kehidupan kita seharian itu, datang kerja, balik kerja, datang kerja, balik kerja, apa-apa sumbangan pun tidak ada, memberi manfaat kepada orang lain pun tak ada. Tetapi yang banyaknya hanya kita mengeluh ataupun merunguk dan sebagainya. Sama-sama kita jauhi sifat tersebut. Akhirnya muslimin muslimat, sidang penonton sekalian, kita ni adalah sememangnya adalah manusia yang terbaik. Kita adalah umat yang terbaik. Sekiranya kita melaksanakan tanggungjawab kita mengikut acuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah sebaik-baik umat. Kata Allah, kamu adalah sebaik-baik umat. Kita sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana apa? Kita ni dikatakan umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu suruh orang buat baik dan kamu larang perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang keji. Jadi buat baik, kita suruh orang buat baik dan kita larang orang buat jahat. Dan yang ketiganya ialah wa tu'minuna billah. Kamu dianggap umat yang terbaik sebab wa tu'minuna billah. Kerana kamu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat yang terbaik ini ada tiga lah yang penting. Jadi seorang yang ta'muruna bil ma'ruf, suruh melakukan perkara baik, cegah perkara-perkara mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Dan kalaulah ahli kitab itu, kalaulah mereka ini Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, lakana khairan lahum, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman dan ada kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hanya 3 perkara yang dapat dikongsikan pada pagi ini.
berkenaan dengan bagaimana kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan dapat manfaatnya apa yang telah disampaikan pada pagi ini, insya-Allah dapat kita sama-sama amalkan, menjadi seorang pelajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, menjadi orang yang berhutang dapat bayar dengan tepat pada waktunya, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, ada sumbangan kepada orang lain. Kita adalah orang yang terbaik. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang bagaimana kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat bertemu pada siaran akan datang, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amal kerja kita, memberkati segala usaha-usaha kita untuk agamanya dan untuk negara, insya-Allah. Dekat dulu, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara mara kami ya Allah. Ampunilah dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya, petunjuk dan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami ya Allah apa yang kami belum tahu daripada Quran. Berilah kami ya Allah kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah usia kami ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Berkatilah segala apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab ini dan Syaban. Dan sampaikanlah hayat kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal ibadat kami ya Allah. Beratkanlah timbangan amal ibadat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah doa hamba-Mu ini ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom masuk kias. Syarat kemasukan program ijazah ialah STAM makbul ke atas atau STPM atau diploma yang berkaitan dengan CGPA 2.0 ke atas. Manakala kelayakan program diploma hanya lulus SPM minima 3 kepujian. Dan untuk program CJ lulus SPM minima 1 kepujian. Kami menanti saudara-saudari di kias. Jutaan terima kasih. Sekian, wassalam.